الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih untuk bersama-sama sekali lagi bagi menyambung pengajian kitab kita tuan-puan, iaitu kitab Tauhid malam ni. Malam ni kita akan sebut secara umum, iaitu 7 ciri yang terakhir tanpa kita mendetailkan, kerana kitab kita ini dia hanya sebut 13 ciri ataupun 13 sifat pengenalan terhadap ketuhanan melalui pendekatan 13 ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusan yang dibuat oleh tokoh besar dalam mazhab kita yang nama dia adalah Iman Abu Hasan Asy'ari. Jadi Iman Abu Hasan Asy'ari ni dia kumpul ataupun dia rumuskan 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumusan yang kedua, tambahan 7 itu dalam zaman yang sama, dalam masa yang sama, oleh tokoh yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi 7 yang terakhir itu yang kita tak bincang tu, itu rumusan oleh tokoh yang kedua, nama dia lah Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebab itulah biasa tuan-puan dengar mazhab kita ini dia ada dua, dipanggil mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Dua-dua mazhab ni dia merupakan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila kita sebut Ahli Sunnah, dia merujuk kepada dua ini, bukan merujuk kepada tokoh lain. Mudah aja kalau kata Ahli Sunnah, metodologi dia mengenal Allah melalui 13 ciri ataupun 20 ciri. Itu pendekatan yang dirumus oleh apa nama ni, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada dua tokoh. Jadi kita tak nak sebut spesifik nama dia, kita sebut Ahli Sunnah. Kalau nak spesifik, nama dia ialah mazhab Abu Hasan Asy'ari, mazhab Al-Maturidi. Itu secara khusus. Kalau kita tak nak sebut dua mazhab tokoh ini secara spesifik, just kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-puan, dia dua sahaja, dia tak termasuk apa nama ini mazhab Wahabi. Wahabi saja dia claim, dia kata dia pun mazhab Ahli Sunnah juga. Bukalah kitab-kitab Ahli Sunnah mereka ataupun para ulama kita mengkhususkan nama Ahli Sunnah ini itlaq kepada dua tokoh ini sahaja. Sebab itulah mazhab Wahabi itu dia terkeluar ataupun dia terasing daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kita sambung muka surat 4. Di bawah sekali, kaunuhu qadiran, sekadar baca sahaja kerana penulis kita ni dia fokus 13. Jadi just dia nak maklum kepada kita, ada 7 lagi itu pendekatan yang dirumus oleh tokoh yang kedua. Maknanya kita boleh pakai dua-dua. Kita boleh beriman 13 ciri sahaja, ataupun nak completenya kita beriman 20 ciri. Kalau kita beriman 13 ciri di atas jalan mazhab Abu Hasan Asy'ari, kalau kita beriman 20 ciri, kita menggabungkan kedua-dua tokoh ini untuk melengkapkan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ke-14, nama dia kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah itu yang berkuasa. Dia panggil
keadaan Allah berkuasa ataupun perkuasa dia. Jadi sebab itulah Abu Hasan Asy'ari kata tak perlu sebutlah keadaan ini. Abu Mansur Maturidi ni dia lebih detail. Dia kata kita sebut. Jadi Abu Hasan Asy'ari ni bukan maknanya tidak ada keadaan, cuma dia tak sebut sahaja. Bukan maknanya Abu Hasan yang dia merumuh 13, bukan makna dia tolak yang 7 ni. Dia gabungkan sekali. Cuma dia tak sebut secara spesifik sahaja. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi dia detailkan, iaitu keadaan Allah tu berkuasa. Keadaan dia itu sedang berkuasa ataupun perkuasa. Mustahilnya keadaan dia lemah. Ini samalah dengan qudrah yang kita belajar. Qudrah tu Allah bersifat dengan perkuasa yang ada pada diri dia. Dia boleh apa? Dia boleh ataupun berkeupayaan, berkuasa mengada dan meniadakan tiap-tiap perkara mungkin. Itu bidang tugas dia. Bidang tugas qudrah. Sehingga Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa. Kenapa maha tu? Qadir tu kerana dia ada sifat yang nama dia perkuasa, sehingga dia maha berkuasa mengadakan apa saja perkara yang mungkin. Adapun perkara mustahil bukan bidang tugas dia. Perkara yang wajib pada akal diri dia, nak adakan diri dia juga bukan bidang tugas dia. Nak adakan sifat ma'ani yang ada pada diri dia juga bukan bidang tugas dia. Hanya bidang tugas qudrah, dia mengadakan perkara yang harus pada akal sahaja. Itu tiap-tiap makhluk yang harus pada akal dia boleh mengada dan meniadakan. Jadi tambah qadiran ini, kaunuhu ni keadaan. Keadaan diri dia itu berkuasa. Mustahil akal tidak boleh terima. Apabila mustahil ni dia ada rumuh dia. Mustahil ni terma syarak. Bahasa kita dia panggil mesti tidak. Mesti tidak tu akal tak boleh terima nak kata Allah lemah. Apabila akal tak boleh terima sama sekali, akal yang rasional dibimbing dengan ilmu syarak tak boleh menerima kata Allah lemah. Apabila akal tak boleh terima kata Allah lemah, maka rumuh dia keluar bahasa singkatnya mesti tidak. Apa dia yang tidak? Lemah. Mesti tak lemah pada Allah Ta'ala. Tu. Kenapa keluar mesti? Kerana akal tak boleh terima sama sekali nak kata Allah lemah. Apabila akal tak boleh terima sama sekali Allah lemah, bahasa ringkas dia keluarlah keputusan, iaitu mesti tidak. Apa yang tidak? Lemah pada Allah. Sebab tu Allah dia bersifat dengan tak lemah. Tak lemah itu ciri dia. Sebab itulah lemah itu mustahil. Lemah mustahil, tak lemah istihalah. Tu dia beza sikit sahaja. Istihalah tu benda yang kita nak kena pegang. Mustahil itu benda yang kita jangan pegang dia. Jangan pegang lemah. Mustahil itu benda yang akal tak boleh terima. Adapun istihalah, itu akal kena buat keputusan. Kenapa? Kerana mesti tak lemah. Tak lemah sampai bila-bila. Sebab tu dia tidak berisiko untuk lemah. Kenapa dia tak berisiko untuk lemah? Walaupun lama jangka masa Allah Ta'ala hidup ni. Kerana sifat dia tak lemah itu salah satu ciri yang ada pada diri dia, menyebabkan boleh menolak segala da'iyah. Ada orang kata andaian mungkin akan datang Allah akan lemah. Sekarang okey, tak lemah. Sekarang dia kuat, dia qadir, dia boleh berkuasa mengadakan apa-apa perkara mungkin dan meniadakan apa-apa perkara mungkin. Tetapi mungkin kemungkinan nak menolak andaian kemungkinan itu ditolak dengan ciri yang bernama istihalatun mustahilun, iaitu tak lemah. Sampai bila-bila dia berkuasa, dia tidak akan lemah. Kenapa? Kerana tak lemah itu ciri dia. (15) Kaunuhu muridan. Apabila qudrah, lepas qudrah iradah. Qudrah itu perkuasaan ada pada Allah, sehingga dia berkeupayaan untuk mengada dan meniadakan perkara mungkin. Baik. Yang rapat dengan panggil hubung kait yang rapat dengan ciri qudrah ialah iradah. Kenapa? Kerana sebelum dia buat benda,
mungkin dia rancang dulu. Dia tak akan buat benda yang dia tak rancang. Jadi perancangan Allah tu dengan sifat apa? Nama dia ialah iradah. Iradah. Kita pun sama, Allah bagi hampir sama konsep dia. Allah bagi ciri iradah pada kita. Sebab tu kita boleh buat keputusan. Malam ni nak decide nak pergi mana. Sekejap lagi ni kita dah buat keputusan dah. Ke mana kita nak pergi? Apa perancangan kita? Apa gerak kerja kita? Kenapa kita boleh buat perancangan? Kenapa kita boleh buat keputusan? Dengan ciri keinginan yang ada dalam diri kita. Itu ciri. Dia panggil ciri dalaman, wujudan. Yang kita boleh detect. Orang lain tak nampak. Kita boleh tahu bahawa kita ada keinginan. Kenapa ada keinginan? Kerana Allah cipta ciri yang nama dia iradah. Dia panggil perkehendak yang ada dalam diri kita. Sehingga kita boleh berkehendak. Apa saja. Apabila kita berkehendak, maka kita buat keputusan. Kita decide. Sebab itulah manusia ini dalam ilmu mantiq dipanggil decision maker. Kenapa dia boleh buat keputusan? Kerana Allah ciptakan ciri yang bernama iradah. Begitu juga Allah. Sama pada konsep sahajalah. Erti kaunuhu muridan, keadaannya Allah itu menghendaki. Keadaan dia tu, apabila dia ada sifat berkehendak itu, dia keadaan dia berkehendak. Mustahil keadaannya Allah itu tiada menhendak. Mustahil dia dipaksa benda yang dia buat. Dia tak terpaksa. Dia buat kita ni dengan perancangan sejak azali lagi. Bukan terpaksa buat kita. Tidak ada perbuatan Allah dalam bentuk terpaksa. Tidak ada. Bukan macam kita. Kita ada juga benda yang terpaksa kena buat. Asal kita tak nak, tapi terpaksa kena buat juga. Tu kita. Allah tidak ada unsur-unsur keterpaksaan. Apa yang dia buat dengan keinginan dia. Dia buat ini, dia kena selari, tally dengan perancangan dia. Bukan dia buat lari perancangan, tidak. Itu jenis kita. Buat lari dengan perancangan. Orang panggil buat tak tersengaja. Tak sengaja, tak rancang pun tiba-tiba buat. Itu kita. Tetapi Allah Ta'ala dia rancang. Dan kita perancangan Allah Ta'ala, kita ni apa saja gerak-geri kita, perbuatan kita dirancang oleh Allah Ta'ala. Kita sahaja kita kata kita tak rancang. Sebab apa saja kita nak buat biasanya kita rancang dulu. Dan perancangan kita ini kalau berbetulan dengan perancangan Allah di azali, maka dia akan jadi. Allah akan tanjis. Allah akan praktik. Apa gerak kerja kita ini yang berbetulan dengan perancangan Allah. Sebab tu ada kita rancang lain, Allah buat lain. Kenapa? Kerana perancangan kita tak sama dengan perancangan Allah. Ada yang kita buat lain, dia jadi lain. Ada yang tak sengaja tiba-tiba terbuat. Kenapa? Kerana itu semuanya perancangan kita yang kita rancang tak sama dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi sebab itulah kita kena pegang dalam hati kita, Allah ni bersifat dengan perkehendak yang berkeupayaan untuk menentu. Menentu ni kita panggil untuk decide. Untuk menentukan. Apa yang dia tentukan? Bidang tugas dia, tiap-tiap perkara mungkin. Tu. Baik. Yang ke-16. Jadi kita baca saja tu apa. Kita just revision balik sahaja. Sebab dia kitab kita ni dia just sebut, dia tak nak detail. Sebab dia konsep dia 13. Dia ambil metodologi yang pertama. Kaunuhu aliman. Artinya aliman. Keadaan Allah tu yang mengetahui. Keadaannya Allah itu yang mengetahui. Apabila dia ada ciri apa nama ini, alim ataupun ciri pengetahuan, Allah ini dia ada sifat keadaan yang mengetahui. Mustahil keadaannya Allah itu yang jahil. Mustahil Allah jahil. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan sifat
alim. Sifat yang berpengetahuan. Sebab itulah apabila dia ada sifat alim, dia berkeupayaan untuk mengetahui. Dia kita bincang sebelum daripada ni, takluk dia, bidang tugas dia. Dia berkeupayaan untuk mengetahui secara terang, secara nyata. Tu inkishaf. Takluk inkishaf. Secara nyata, secara terang, cara dia tahu tu. Dia tahu satu benda ini secara jelas, secara nyata, secara terang, tak tersembunyi sedikit pun. Ini pengetahuan Allah yang kita kata luas. Allah pengetahuan dia luas, sangat luas. Alim ni sangat luas, sangat tahu. Kenapa? Kerana cara dia tahu itu secara jelas, terang, nyata, tak tersembunyi walaupun sedikit. Apa yang dia tahu? Dia tahu bidang tugas dia merangkumi 3 perkara. Merangkumi perkara wajib pada akal. Dia tahu tentang diri dia, tentang keadaan diri dia dan sifat ma'ani yang ada pada diri dia, dia tahu. Tahu macam mana? Tahu secara nyata, jelas, terang, tanpa tersembunyi pun keadaan diri dia. Ini tahu yang tak sama dengan kita. Kita Allah bagi tahu sikit saja ilmu kita ni. Tu pun bukan tahu secara jelas, bukan tahu secara nyata. Tahu sekadar sedikit sahaja yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tahu bidang tugas perkara kedua. Allah tahu berkaitan dengan perkara yang mustahil. Perkara mustahil pun dia tahu. Tentang apa dia? Ketiadaan berbilan pada diri Allah. Dia tahu. Tidak berbilan pada diri dia, dia tahu. Bukan dia tahu berbilan. Berbilan memang mustahil. Keadaan diri dia tu tak berbilan. Kenapa? Kerana dia ada ciri tunggal. Qul huwallahu ahad tu. Allah bersifat dengan esa, bersifat dengan satu, bersifat dengan tunggal, bersifat dengan tak berbilan. Keadaan diri dia tidak berbilan pada diri, pada ciri dia, pada perbuatan dia, dia tahu. Tu. Jadi dia cover ataupun dia panggil ilmu dia ni, dia cover merangkumi 3 perkara. Perkara wajib pada akal, diri dia dan sifat ma'ani yang ada pada diri dia, dan perkara yang mustahil, iaitu keadaan diri dia tu tak berbilang, keadaan diri dia tak buta, keadaan diri dia tak bisu, keadaan diri dia ni tak tuli. Kenapa? Kerana dia bersifat sam'un, bersifat dengan pendengar. Dia tahu keadaan diri dia tak tuli. Bukan tuli. Dan juga dia tahu perkara-perkara yang harus pada akal. Segala makhluk dan segala alam yang kita panggil alam, kita panggil baharu, kita panggil makhluk, Allah tahu secara jelas, terang, nyata, ataupun secara inkishaf, secara terbuka, maksudnya nyata, tanpa tersembunyi. Keadaan kita pun dia tahu. Keadaan ciri yang ada pada kita dia tahu semua. Dia tahu apa dia? Dia tahu hakikat sebenar. Kita kadang-kadang bukan tahu hakikat sebenar. Allah tahu hakikat sebenar. Diri kita ni, hakikat diri kita Allah tahu. Hakikat ciri kita ni satu-satu Allah tahu. Bukan dia dengar sahaja diri kita, dia tahu keadaan diri kita. Lain tu. Dia tahu keadaan diri kita dengan sifat alim, dengan sifat ilmu dipanggil. Dengan sifat ilmu yang ada pada diri dia. Dia dengar diri kita. Diri kita pun Allah boleh dengar dengan sifat apa? Dengan sifat sam'un, pendengar yang ada pada diri dia. Kerana Allah dengar, kita dah bincang minggu lepas, tiap-tiap perkara yang mawjud, perkara yang wujud, perkara yang ada. Diri benar ada ke tidak? Ada. Allah dengar perkara yang ada. Ciri yang ada Allah dengar? Ya, dengar. Asalkan ciri itu ciri yang jenis ada, Allah boleh dengar. Ini bukan nak bincang dengar, tapi nak bincang tahu. Dia tahu diri kita. Dia tahu keadaan ciri yang ada pada kita. Dan 17, kaunuhu hayyan,
Artinya keadaannya Allah tu yang hidup, yang penhidup. Mustahil keadaannya yang mati. Ciri penhidup ini dia tidak ada peranan, tidak ada takluk. Cuma dia sebagai prasyarat kepada nak pastikan segala ciri-ciri lain ini berfungsi secara efektif. Kalau apabila Allah ada sifat penhidup, segala ciri-ciri lain ini boleh berfungsi dengan sempurna. Tu dia panggil ciri penhidup ni. Dia hanya sebagai syarat untuk segala ciri-ciri ma'ani yang lain bertakluk, berfungsi dengan sempurna. Ada sifat penhidup, Allah boleh dengan sifat penhidup Allah ini, Allah boleh mengada dan meniadakan segala mungkin. Kita ada ni kerana Allah hidup. Apabila dia hidup, dia boleh bertakluk dengan peranan ataupun dengan fungsi kudrah. Dia boleh berfungsi, sami' pendengar Allah boleh berfungsi. Penglihat Allah boleh berfungsi. Perkata Allah boleh berfungsi. Tu dia panggil penhidup Allah. Wal hayyul qayyum. Allah jelas di dalam surah Baqarah itu, ayat kursi kita baca tu. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Dua ciri di situ. Ini cara Allah perkenalkan diri dia secara direct. Ciri disebut satu-satu. Allahu la ilaha illa hu. Tu dia lah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang bernama Allah. Illa huwa, melainkan dia. Siapa dia? Yakni Tuhan yang bernama Allah. Apa ciri dia? Pertama Allah kata ciri Tuhan yang nama Allah ini hayyun. Ciri pertamanya penhidup. Dia hidup. Dia tak mati sampai bila-bila. Kenapa? Kerana tak mati itu ciri dia. Sebab tu sampai bila-bila dia hidup. Kita ni hidup tapi menerima mati. Sebab tu tak mati bukan ciri kita. Ciri kita ni dia binasa. Dia bukan tak mati. Tapi Allah tak mati ciri dia. Sebab tu dia hidup. Bukan kata hidup sahaja, tapi dia tak mati. Kenapa? Kerana mati mustahil. Tu dia panggil mati mustahil. Tak mati tu ciri dia. Dia panggil istihalatul mustahilun. Tu Qayyum. Qayyum tu ciri kedua. Hayyun, ciri pertama dia declare di sini. Di sinilah. Dalam ayat lain dia declare cara lain. Ikut situasi. Dan dalam ayat lain dia mulakan ciri yang lain. Dalam ayat ni dia mula ciri dia hayyun qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tu ciri yang ketiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis sama. Dan dia yang memiliki langit bumi. Pengurusnya langit bumi. Allah sebut siapa pengurus langit bumi. Langit bumi ni ada pengurus dia, ada manager dia. Siapa orang yang manage langit bumi? Allah sebut direct lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya pemilik, pengurus apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia tak sebut pengurus langit bumi. Dia sebut dia menjadi pengurus kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksud dia segala makhluk yang ada di langit, segala makhluk yang ada di bumi, yang kita pun tak tahu tuan-puan. Kalau makhluk yang berada di langit kita tak kenal dia ada penduduk langit. Tetapi penduduk langit ini Allah jadikan di kalangan malaikah, bukan manusia. Manusia ini Allah letak di bumi, di permukaan bumi, bukan di dasar bumi. Adapun di dasar lautan dan dasar bumi ada penduduk lain. Kita ni tuan-puan, kerdilnya kita ni hanya sebahagian daripada
Penciptaan Allah Ta'ala yang Allah kumpulkan di dataran bumi, bukan di dasar bumi, bukan di dasar lautan. Adapun dasar laut, penduduk lain ataupun makhluk yang Allah cipta yang sangat luar biasa juga. Dan penduduk langit Allah cipta terdiri daripada malaikah, bermula dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ketujuh, kesemuanya malaikah yang mendiami setiap langit. Itu sangat dahsyat dia punya penciptaan Allah Ta'ala. Itulah Allah ini dia sebut dia sangat besar dan luas penguasaan dia ataupun kedaulatan dia. Sebab itu layaklah kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap kali solat. Kenapa? Kerana kita nak membesarkan kedaulatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar dengan maksud apa tuan-puan? Bukan Allah Maha Besar diri dia, tidak. Bukan jirim yang besar ni, bukan saiz dia, tidak. Besar di sini maksudnya ialah kedaulatan yang ada pada Allah. Dia memiliki kekuasaan seluruh alam, segala alam. Ni kita baru duk bincang alam kita sahaja pun dah banyak tak kenal dah tuan-puan. Alam manusia, alam malaikah kita tak kenal dah. Dasar bumi tu, dasar laut kita dah tak tahu dah. Sama kita ni, kita duk bacaan sama kita, duk bincang sama kita, alam manusia. Baru satu alam. Sedangkan Allah kata dia menjadi pengurus dan memiliki kekuasaan yang ada bukan saja pada alam manusia, tapi seluruh alam. Itu daulah. Kedaulatan bukan saja di kalangan makhluk manusia, tapi semua makhluk Allah buat. Dia cipta dan power tu berada pada tangan dia. Maksud tangan tu kuasa yang ada pada dia. Sebab itulah Allah buat satu slogan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar kedaulatan dia, meliputi segala alam yang dia cipta. Raja pun ambil lah konsep tu. Selalu kita sebut. Sebab dulu raja tuan-puan, dalam sistem kerajaan Islam dulu, jatuh pada tahun 1924 kan, Turki Uthmaniyah. Jadi manusia ni, raja ni, konsep raja ni dia hampir dengan Islam. Maksud hampir ni memang konsep Islam, konsep raja tu. Sebab tu dalam Islam dia ada sultan, tapi bukan keturunan. Cuma hari ni sahaja ditukar konsep dia. Raja ni keturunan. Dia asal dari Islam, raja bukan keturunan. Dia orang layak jadi raja, dilantik jadi alim lah. Maksudnya sultan, bukan raja, sultan tu. Jadi Islam ni dipimpin oleh sultan. Bukan sultan nama kepada wali Allah. Wali Allah ada nama sultan. Ada arif billah. Orang arif billah ni ada sultan. Tu gelaran bagi wali Allah. Pangkat yang besar, gelaran sultan. Ini sultan dari segi kepimpinan di dalam kerajaan Islam. Ada sultan, ada khalifah dan ada sultan. Khalifah tu yang besar. Khalifah ni dia memiliki kuasa dunia. Macam kita hari ni tuan-puan, raja Amerika. Dunia hari ni dipelopori ataupun dimiliki, dikuasai oleh Amerika hari ni. Kalau dalam Islam dulu, pusat dunia dulu bukan di Amerika, di Turki yang terakhir. Jadi Turki itu dia khalifah. Segala kerajaan di dunia dia kena tunduk kepada khalifah. Setiap negara-negara Islam di dunia, maka dia berpengkalan di mana? White House ni sekarang. Dulunya dia berpengkalan di Turki. Khalifah duduk di situ. Di lain ini, negara-negara lain dia akan ada sultan. Sistem kita hari inilah tukarlah. Kita ada raja berperlembagaan, ada raja yang republik, macam-macam konsep lah hari ini dalam sistem politik hari ini. Tapi nak cerita yang sebenar dulu ada sultan. Jadi sultan kita dulu dia tukar daripada Allahu Akbar itu, konsep menyembah Tuhan Allahu Akbar, maka dia tukar. Raja gini ni dia tukar kepada daulat Tuhan, daulat Tuanku.
Sebab apa? Slogan Daulat Tuanku tu untuk pastikan rakyat takzim ataupun membesarkan ataupun realize berkaitan dengan kuasa yang ada pada raja. Kerana daulah dia, negeri ini dia mempunyai daulah. Dia berkuasa ke atas negeri jajahan dia. Itu dipanggil Daulat Tuanku. Tuanku ini mempunyai daulah di mana? Di negeri dia. Kalau Sultan Selangor, kedaulatan dia ialah mengurus negeri jajahan dia ini. Sebab itu dipanggil Daulah Tuanku, Daulat Tuanku. Itu slogan Daulat Tuanku itu diadaptasikan daripada takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia memiliki daulah seluruh alam. Yang ke berapa belas? 18. Kaunuhu sami'an, artinya keadaannya Allah yang mendengar. Kenapa? Kerana dia ada sami'. Apabila dia ada sifat pendengar, dia berkeadaan dia mendengar. Mustahil keadaannya yang tuli. Tuli mustahil. Kenapa? Kerana tak tuli ciri dia. Bukan kata ni Allah mendengar. Mungkin akan datang Allah tuli. Tak mungkin. Kenapa? Kerana tak tuli itu ciri dia. Kita lain. Kita hari ni boleh dengar, mungkin akan datang boleh jadi pekak, boleh jadi tak dengar. Kenapa? Kerana ciri kita ini dia panggil binasa. Allah boleh tarik bila-bila pendengaran yang Allah beri kepada kita sekejap, pinjaman sekejap. Dia beri kepada kita 50 tahun. Walaupun kita hidup 60, 10 tahun akan datang itu kita dah tak dengar. Kenapa? Allah tarik, Allah cabut pendengaran yang dia beri kepada kita sementara. Itu dia panggil ciri kita menerima binasa. Kita mati sebab apa? Kerana ciri kita hidup yang berakhir dengan binasa. Cuma tak binasanya satu, iaitu diri yang nama dia ruh tak binasa. Yang tu tak binasa bukan makna kekal, tidak. Makna dianya Allah kekalkan. Kenapa Allah kekal? Janji Allah Ta'ala dia nak kekalkan. Salah satu benda yang dia kekal ialah ruh, yang kita sebut 8 jenis, 8 makhluk yang Allah kekalkan. Ini janji Allah Ta'ala. Tetapi kekal dengan maksud apa? Dengan maksud menerima binasa. Kalau Allah nak binasa ruh kita, bila-bila dia boleh binasa. Tetapi janji dia tak nak binasa. Tu dipanggil kekal yang menerima binasa. Adapun baqa Allah ini dia panggil baqa yang tak menerima binasa sampai bila-bila. Tu dipanggil kekal Allah, kekal yang tak menerima binasa. Adapun roh kita, Allah janji dia tak nak akan binasa sampai bila-bila. Maknanya tuan-tuan, yang kita duduk bersusah payah nak cari bekal ni, nak cari pahala ni, nak jaga sistem hidup kita supaya selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana pasal roh, kehidupan kita kekal. Kehidupan kita dia beza pada platform sahaja. Sekarang ini masa kita ditransit sekejap di platform dunia, maka kita dipanggil apa dia? Kita dipanggil hidup dengan jasmani dan roh. Apabila kita bertukar saja alam, platform Allah transit, tukar balik, kita ke alam arwah, Allah cabut roh, binasa roh, tapi binasa jasad, tapi roh tak binasa. Makna apa tuan-tuan? Maknanya kita meneruskan kehidupan kita. Kehidupan kita berterusan, cuma hidup cara berbeza. Dulunya kita hidup cara asalnya arwah, ruh. Allah cipta ruh dulu. Kemudian Allah Ta'ala tumpahkan ruh ke jasad, nama alam dunia. Kemudian Allah pisah balik ruh dengan jasad, orang panggil mati. Teruh balik kehidupan dia pada alam barzah balik. Dan Allah Ta'ala tukar balik alam, nama dia alam mahsyar. Alam mahsyar juga ruh, penghidupan dengan ruh. Walaupun ada ulama mengatakan di dataran mahsyar, ruh-ruh ini Allah pinjamkan balik jasad dia sebenar masa dunia dulu. Ada qaul mengatakan begitu.
Walaupun qaul ada mengatakan Allah pinjamkan jasad dunia balik, jasad ni Allah Ta'ala akan munculkan balik di dataran mahsyar, walaupun begitu tetap pegangan kita yang hidup, yang bincang sebenarnya adalah roh. Roh dia tetap hidup. Dan roh ini juga akan meneruskan selepas dataran mahsyar, iaitu ke penetapan yang sebenar, yang abadi, yang tak akan Allah hancurkan, iaitu kampung yang bernama syurga ataupun kampung yang bernama neraka, wal'iyadzubillah. Itu penghidupan yang selama-lama, yang Allah Ta'ala tak akan hancurkan roh kita, dan Allah tak akan hancurkan tempat yang penempatan terakhir kita, yang nama kampung darul akhirat, itu kampung yang bernama akhirat ataupun kampung yang bernama syurga. Syurga tu nama bagi penempatan, neraka nama bagi penempatan, nama sahaja. Nama sahaja, nama refer kepada lokasi itu, tempat itu, nama tempat dia panggil syurga ataupun neraka. Tu yang kita duduk susah tu, sebab tak mati. Ada orang kata tak, jangan duduk susah ustaz, sekejap kita hidup mati. Dia kata dia duduk bimbang, dia tak bimbang, dia kata tak apa. Kok mana pun tak susah cari bekal apa, kita bukan duduk lama pun. Dia kata sekejap je kita hidup ni. Dia tak nampak hak hidup lama ni. Sebab tu dia heran tengok kenapalah penat-penat, dia kata balik kerja penat-penat duduk tunggu ngaji. Dia nampak tak ada value kita duduk ni. Dia tak nampak kita duduk ni satu profession. Kerja sebenar ni, kita sedang bekerja ni. Bekerja dengan duduk dan mendengar. Tu kerja kita. Profession besar. Bukan biasa-biasa. Kita saja anggap biasa-biasa mencari aset ni. Nak mana tu Haji? Nak pergi surau. Kenapa Haji? Tak ada kerja, pergilah surau. Tak ada kerja, pergi surau. Ubah balik, setting balik ni mindset Haji ni, kata. Kena alignment balik. Lari banyak sangat ni. Kerjalah tu Haji. Haji pergi surau tu satu kerja. Kerja apa? Kerja mencari pahala, mencari income. Allah bayar di akhirat kelak. Dia ingat bukan kerja dia. Kena pakai coat, blazer, bow tie. Kerjalah ni. Gaji 5,000 sebulan, 12,000 sebulan. Kerjalah tu. Ni pun kerja juga ni, ada payment malam ni. Cuma Allah tak bayar lagi. Tunggu di akhirat tu, Allah akan bayar. Tak sampai akhirat tuan-puan, mati di alam barzakh, mati je, belum masuk kubur lagi, Allah dah tunjukkan slip payment kita. Tak masuk kubur lagi, anak baru duduk tengah uruh ni. Anak kita duduk tengah uruh jasad kita. Jasad tak masuk kubur lagi. Allah dah tayangkan saat Allah nak pisahkan roh dengan kita. Allah tayangkan mana penempatan kita, bakal yang kita akan duduk. Bilik VIP ke, tak bilik VIP ke, Allah tayang dah. Selik gaji kita. Nampak kenikmatan yang bakal kita alami di dalam kubur nanti. Tu kena ada motivasi jugalah. Jangan duk rasa pergilah tak ada kerja, duduk sementara nak isyak. Dia tak nampak kita punya bayaran luar biasa ni. Setiap patah perkataan dibayar, setiap duduk 30 minit dibayar. Tuan-puan, duduk ni orang bayar ni, Allah bayar duduk kita. Dengar saja. Bukan cangkul, bukan jogging, letih. Tak ada letih sangat duduk. Letih jugalah duduk pun. Tapi letih cara ni bukan macam letih jogging. Jogging ni dah. Tapi ada bayaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-puan, Allah Ta'ala sengaja dia tak tunjulkan bayaran awal. Kenapa? Kalaulah lepas mengaji terus Allah bayar, memang pecah surau kita ni. Pakat datang ramai-ramai. Tak muat. Datuk Ishak kena kumpul duit balik nak kena buka surau ni. Itu Allah Ta'ala tak bagi. So minoriti sahaja yang nampak. Siapa yang nampak, dia akan sanggup tunggu. Minoriti sahaja orang pilih nak duduk di syurga. Walaupun syurga lebih besar daripada penempatan akhirat. Kampung syurga kata ulama lebih besar daripada neraka. Tetapi orang duyun-duyun nak ke tempat penempatan neraka itu. Kenapa? Kerana dia tak percaya masa akhirat. Orang yang percaya saja, yang orang beriman saja, walaupun Allah tak tayangkan kenikmatan syurga, Allah tak tayangkan. Percaya je dia kepada Allah. Macam contoh kita percaya kat Datuk lah. Datuk kata, jom saya nak bawa you all ke Istanbul.
Tuan-puan, contoh sahajalah. Contoh zaman kita duduk di zaman Jakum tu. Dulu tak ada gambar pun. Apa dia Istanbul kita tak tahu pun. Apa hebatnya Istanbul kita tak tahu pun. Hanya riwayat Datuk saja. Datanglah, jom saya nak bawa tempat ni sangat bagus. Tapi adalah syarat-syarat. Nak kena datanglah surau ini. Kena datang sebulan. Siapa datang tak pernah miss sebulan, hadiah dia saya akan bawa melancong ke Istanbul selama sebulan. Bukan lama duduk Istanbul sebulan. Pakak percaya sungguh. Walaupun tak tunjuk gambar. Hanya riwayat sahaja. Cerita sahaja. Tapi percaya puak kita ni. Cuma tak ramai hak percaya. Walaupun kita tak tengok, tapi percaya. Maka akhirnya apabila kita akur turut sebulan kita datang tak menami, akhirnya kita dibawa ke Istanbul. Sampai di sana barulah wow kita. Pengsan tengok Istanbul, cantik sangat. Contoh sajalah, kita tak nak sampai. Contoh saja. Saya pun baru nak pergi je kalau ada rezeki. Tu yang saya cerita tu. Kalau ada rezeki insya-Allah tahun depan ni ada perancangan lah nak ke sana sekejap, ada urusan sekejap di sana. Tu boleh cerita kat tuan-puan tu. Tapi tengok gambar saja saya pun. Ada program di sana seminggu. Nabi, tuan-puan, Allah utuhkan Nabi dan Allah hidangkan segala kenikmatan dunia. Hanya orang percaya kepada Nabi saja. Dan kena Allah Ta'ala pun tak. Hanya duk bincang ni malam ni. Allah bersifat begini. Allah tak tunjulkan diri dia pada kita. Kalau Allah tunjul diri dia pada kita, tuan-puan, semua manusia beriman kepada Allah. Allah ni sangat cantik, tuan-puan. Cantik tak boleh digambarkan rupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sehingga kenikmatan yang paling besar kata Nabi ialah dapat melihat zat Allah Ta'ala dan juga diri, ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat-sangat dahsyat Allah Ta'ala ni. Kalau tengok Nabi pun dah pengsan, tuan-puan, cantik Nabi. Nabi kita ni orang yang paling cantik di dunia. Nabi Yusuf alaihissalam, dia memiliki kecantikan dia sebahagian daripada makhluk dunia ini. 50% duduk di Nabi Yusuf. Kumpullah segala kecantikan ada pada dunia. Segala kehandsoman, ketampanan yang ada pada manusia di dunia, duduk di Nabi Yusuf 50%. Tetapi Nabi kita, tuan-puan, bukan 50. Nabi kita dia memiliki kehandsoman, kecantikan, ketampanan seluruh makhluk duduk di dia. Nabi kita yang kita tak pernah tengok. Kalau orang hebat pun dia tengok dalam mimpi je. Tu hebat dah tu. Kalau kita boleh bertemu, bermimpi, tengok Nabi, tuan-puan, Allah Ta'ala pilih kita. Mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mimpi, Nabi kita sangat luar biasa cantik dia. Kenapa? Kerana ibu dia cantik, bapa dia cantik. Sebab tu lahirnya Allah pilih Nabi kita untuk beri kecantikan yang luar biasa. Bayangkan Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala, kenikmatan yang dapat dilihat oleh seluruh makhluk Allah, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri. Kenapa Allah beri, kata Nabi? Kerana Allah bayar. Dulunya kamu tak pernah tengok aku, tapi kamu beriman kepada aku. Kamu tak pernah melihat diri aku, tapi kamu percaya bahawa aku ada ciri begini, ciri begini, ciri begini. Balasannya Allah Ta'ala akan balas sesiapa yang percaya sekarang walaupun tak tengok di syurga nanti. Baik, last kali tu 20. Basiran dulu. 19. Kaunuhu basiran, artinya keadaannya yang melihat. Ini mustahil keadaannya yang buta. Kerana Allah tak buta, dia pelihat. Kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya yang berkata-kata. Mustahil keadaannya yang bisu. Kenapa dia tak bisu? Kerana dia berkata. Dia tak bisu, itu adalah ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula dalilnya, kita habiskan dalil dia, tuan-tuan. Tiap-tiap satu daripada kaunuhu qadiran hingga kaunuhu mutakalliman ialah dalil tiap-tiap satu daripada qudrah hingga kalam. Dan lagi dalil tiap-tiap satu sifat yang 20 itu, engkau kata baharu alam. Ini saja dalil peringkah. Orang tanya kita, apa kamu nak kata Allah mempunyai ciri yang bernama baqa? Kita kata mesti Allah mempunyai ciri yang bernama baqa. Mesti itu lahir daripada keputusan kita. Kita pandai satu-satu ciri Allah, kita pandai buat keputusan. Apa kamu nak hukumkan
berkaitan dengan ciri Allah yang bernama Basir, yang bernama Basar, maka kita mengeluarkan rumus mesti Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang bernama Basar. Jadi apa dalil, orang tanya balik, apa dalil yang kamu boleh berpegang yang kata Allah mempunyai ciri yang bernama ada ini? Apa ciri ada? Lalu jawab dia secara ijmal, bukan tafsil. Ijmal ni ringkah. Jadi tanggungjawab kita, bagilah kita tahu adanya Allah dalil ringkah. Apa dia dalil ringkah? Baharu alam. Dalil ringkah dia ni alam kita ada ni, dipanggil baharu alam. Tu dalil paling ringkah. Dalil detail ni dia panggil wajib kifai lah. Baharu alam. Kerana alam itu berubah-ubah. Tu dipanggil baharu alam. Sifat alam tu dia berubah-ubah, yang dia berkembang, dia ada proses, tu dipanggil alam. Dan tiap-tiap yang berubah tu baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu tidak mesti kena ada yang menjadi akan dia akan baharu, iaitu siapa penjadi ni? Allah yang menjadi akan dia akan baharu itu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad, harus bagi Allah buat beri ada atau buat beri tiada tiap-tiap mungkin. Ni dah kita bahas tuan-tuan, sebab tu saya baca cepat. Kita dah bahas di dalam ta'luq qudrah. Dan harus bagi Allah tak mahu buat beri ada atau tak mahu buat beri tiada tiap-tiap mungkin. Harus sahaja, bukan wajib. Dia nak buat, harus. Dia nak meniadakan, harus. Dia tak nak buat pun harus. Dan dia tak nak meniadakan pun harus. Dalilnya, jika tiada harus yang demikian itu, nescaya bertukar hakikat mungkin. Dan bertukar hakikat mungkin itu mustahil. Dan bermula makna mungkin dan hakikat mungkin itu barang yang sah boleh diterima pada akal akan adanya atau tiadanya. Itu mana mungkin. Mungkin ini terma yang kita pernah bahas di dalam ciri mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yang kita pernah bahas ada 10 nama makhluk. Salah satunya lah mungkin. Apa dia mungkin? Dia panggil ma yasihu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah ada, boleh ada dan juga boleh tiada. Itu dipanggil mungkin dan terma akademik dalam ilmu kalamnya. Bahasa mungkin ini refer kepada apa? Refer kepada perkara yang boleh kalau Allah nak buat dan juga boleh kalau Allah tak nak buat. Apa dia? Makhluk. Makhluk pun boleh panggil, mungkin pun boleh panggil, alam pun boleh panggil, baharu pun boleh panggil. Tu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad dan percaya qada dan qadar, wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan akan datang bulan hadapan kita akan bincang apa dia qada dan apa dia qadar. Salah satu daripada rukun iman yang kelima, beriman kepada qada dan beriman kepada qadar. Tapi di sini bukan dia nak detailkan rukun kelima, tetapi ada kaitan dengan qada dan qadar. Dia nak cover semua rukun iman yang kelima, walaupun kita ini hanyalah bincang rukun iman pertama dan kedua sahaja. Iaitu kita bincang rukun iman pertama, beriman kepada Allah melalui pendekatan 13 ciri, dan beriman kepada Nabi melalui pendekatan 9 ciri. Adapun 4 rukun lagi dia tak detailkan, cuma secara tak langsung dia sebut apa itu qada, apa itu qadar yang mesti kita beriman, kerana dia merupakan teras dalam sistem kepercayaan kita kepada Allah, iaitu teras yang kelima, rukun iman yang kelima, percaya kepada qada dan qadar. Tetapi kita dah sebut tuan-tuan, simple saja, sebab kita dah tahu qudrah dan iradah. Kerana qada dan qadar ni dilahir daripada peranan dan fungsi qudrah dan fungsi iradah. Maknanya apa? Maknanya segala perancangan dan pelaksanaan Allah Ta'ala, kita beriman. Apa yang berlaku, setiap gerak-gerik kita dan apa saja berlaku di kalangan makhluk kita ini, dia berada di dalam perancangan Allah. Dia tally dengan perancangan Allah. Dan pelaksanaan Allah ini berdasarkan apa yang dia apa yang dia rancang. Itulah secara umum, insya-Allah yang detailnya kita akan bahas bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal 'ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.